semalam ni baru bagi tahu. Oh, kenapa? Okey je. Oh, sepatutnya masuknya macam tu. Kalau Kenapa sepatutnya masuknya lagi? Okey lah. Kita Tapi tak apa, alhamdulillah. Terima kasih Abang Syam. Ini namanya Roget Ustaz Ged. Usged. Yang kedua kita persilakan Umi Ros dari Raudhatus Sakinah. Masya-Allah, masya-Allah. Saya rasa sangat bertuah hari ini sebenarnya sebab saya menjemput ahli-ahli syurga untuk duduk di tempat mereka untuk kongsikan pengalaman mereka. Terima kasih Umi Ros. Dan seterusnya seorang lagi yang kita akan persilakan ke atas pentas. Dari sini saya tak nampak wajahnya, tapi saya yakin inilah orangnya. Wahida Wasini. Mari sini, mari sini. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita peluang, izin, ruang pada kita semua untuk malam ini bersama-sama dengan 3 orang panelis yang cukup hebat, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Tapi sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, apa kata kalau sama-sama kita perbetulkan niat kita. Semoga kehadiran kita malam ini adalah saudara Syam Kamikaze. Bismillahirrahmanirrahim. Bila cerita perkembangan, tuan-tuan, tak ada apa-apa yang kembang pun sama juga. Jadi tak adalah kata main muzik dah berhenti main muzik. Tadi pun borak dengan Umi pun kata sama ni dengan nama baru nampak rupa hari ni. Jadi memang itulah, maknanya tak ada perkembangan apa-apa masa tu juga. Cuma kalau boleh tu hendak ialah menimba ilmu lebih banyak lagi insya-Allah, dan bertaubat banyak-banyak insya-Allah. Subhanallah. Satu daripada Wahida dah siap skrip dah tu. Dia tengok macam ni, tak siap lagi lah, pian dia tanya macam-macam ni. Baik Umi Ros, mungkin Umi Ros juga merupakan pengarah urusan untuk Raudhatus Sakinah. Adik-adik semua, tuan-tuan pernah dengar nama Raudhatus Sakinah yang banyak beramal kebajikan, membantu mereka yang sangat memerlukan di saat, kalau ikutkan, banyak cubaan, ujian, dugaan, kewangan, tekanan, semua kan. Jadi apa agaknya terbaru dari Raudhatus Sakinah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bila tanya perkembangan, nampaknya Pian lebih arif daripada Umi tu. Macam-macam dia dah tahu. Segala benda tentang RS agaknya Pian dah hafal pun kan. Dan hari ni yang ramai datang ni agaknya semua nak tengok Syam Kamikaze lah kot. Kalau ya, yang penuh sama dewan ni sampai tak ada tempat dah dekat sini. Untuk RS, mungkin ramai yang dah tahu. RS telah punya, Raudhatus Sakinah ya, atau nama saya katanya RS, telah punya 5 cawangan. Ini bukan 5 cawangan macam orang kahwin tu, bukan tau. 5 cawangan bukan juga macam KFC. 5 cawangan yang orang kata bermula dengan titik peluh ataupun keringat yang sangat mendebarkan. Dia nak set up Raudhatus Sakinah, kemudian nak membimbing anak-anak remaja yang pernah tersasar dalam kehidupan. It takes a lot of hard work. Bukan semangat untuk kawan Wahida lalu kan? Dan kita nak juga dengar ceritanya. Saya yakin kalaulah biasa soalan reporter tanya, kenapa senyap? Saya tak suka soalan yang macam tu. Orang panggil apa? Klise bunyinya. Tapi saya tukar soalan. Cubalah bising sikit. Apa agaknya yang terbaru daripada Wahida? Dan mungkin kalau dulu awak nyanyi wasini wasini, sekarang wa istri kan? Sebab dah jadi isteri orang. Mungkin ada keterbatasan ataupun sebenarnya dalam beliau tu makin jauh sebenarnya langkah Wahida. Silakan Wahida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف الحال؟ Alhamdulillah. الحمد لله كله تمام على ما يرام. الحمد لله إن شاء الله. Masya Allah. Perkembangan itu, perkembangan. Nanti duduk adu baik kan?
lama tak dengar. Padahal malam tu anigarasya.com, mana kau lari? Ada malu. Sebab Ustaz Akil ada. Anyway, tak apa tu. Yang terbaru, saya sekarang Alhamdulillah sibuk menguruskan suami dan rumah tangga. Saya very busy tahu schedule jadi isteri ni, betul tak? Dan bila kahwin tahu lah kan. Dan pada masa yang sama, Alhamdulillah saya dah buat sedikit bisnes online abaya bersama ibu saya, my partner and my cousin. Kemudian Sudah tahu dah, itu mak dia, itu mak. Dan apa tu, masih lagi taklah berapa aktif lagi, tak berapa aktif. Dari segi nyanyian, kelakonan kan memang habislah dari tapi dari segi saya masih lagi menulis menerbit lagu dan sebagainya. Dan yang terbaru insyaAllah untuk album suami saya sendiri, 2 buah lagu yang dah dekat hampir setahun tak mix lagi. Sebab produsernya agak kata saya urus suami kan, jadi tak faham lah. So album dah patutnya keluar tahun lepas, patutnya keluar tahun ni, insyaAllah akan keluar tahun depan. Dan itu antara yang terbaru yang terjadilah daripada wanita. Pandai urus suami sampai kurus, maintain kurus je sakit tapi insyaAllah yang penting romantik, bahagia, berkekalan insyaAllah. Romantik, orang kata kalau lelaki, ada satu kat Mekah itu dia cakap, lelaki bila perut boncit sikit ni romantik. Jadi insyaAllah akan aku isikan perut suami aku. Baik, dengar tu adik-adik. Cik Abang boncitkan sikit. Tidak buncit. Tapi Alhamdulillah, tapi betul pribadi juga, saya pribadi saya pun seronok je dengar Wahidah berkongsikan apa yang terbaru dan terkini. Kan kadang-kadang kita jumpa tak dapat nak bertanya khabar. Ini peluang kita nak bertanyakan apa yang terkini daripada Wahidah sendiri. Okey Wahidah, second round kita masuk. Yang pertama ni saya nak tanya mungkin terus pada Wahidah. Setelah Wahidah ceritakan dan pada perjalanan hidup Wahidah juga telah melalui satu peringkat yang lebih mematangkan diri dengan apabila melalui kehidupan berkeluarga, menguruskan suami tercinta, lepas tu menguruskan album suami. Lagi dahsyat, ada lagi awak nak kahwin, dah kahwin ni agak-agaknya ada yang nak uruskan album suami. Ada? Tak ada kan? Wahidah ada. Itu kelebihannya dia. Tapi di sebalik itu Wahidah, bila awak, boleh saya panggil awak mungkin sebab saya lebih kurang sebaya. Saya dah kelakon kau, saya malu je kan tak? Malu. Anak malu. Sebab dia dah UAE sepatutnya anak aktif. Mesti lah. Sama naik sebab dia orang dia UAE lagi UNINA. Wow, dia nak gambarkan memang tak ada gambarkan lah. Dia tenang. Project action. Tenang. Okey lah. Bagi saya, bagi saya apa tu, I think ketenangan datang bila saya berhenti daripada dunia hiburan. Sebab hati tu dah bergeloncang. Dia dah lama nak berhenti sebab dugaan dan cabaran dalam dunia hiburan. Di luar sana juga ada cabaran, dugaan memang banyak tak rafikan, tapi mana-mana cabaran. Dan bagi kami yang pengalaman dunia hiburan, bagi saya sendiri dia mungkin lebih kuat lagi cabarannya daripada dunia luar, kerana kita bercakap tentang memegang Islam itu sendiri dalam dunia hiburan. Yang mana hari ini terus terang saya cakap, sebenarnya kalau nak kita kata hiburan berbentuk Islam, indah kabar dia lupa. Tak mudah untuk memegang iman, tak mudah untuk memegang Islam dalam dunia hiburan itu sendiri. Sebab yalah, kita disarankan para ulama, para ambil berkawan dah dengan ahli ulama, ahli ulama, antara benda-benda atau perkara-perkara yang boleh bantu kita supaya menguatkan lagi keimanan kita, rapat lagi dengan Allah. Tetapi dalam hiburan agak sukar bagi saya kerana kita ada dikelilingi oleh, susah nak jumpa yang orang kata golongan alim ulama ni. Orang-orang nasyid ada, ya, kawan-kawan nasyid semua ada. Tetapi tadi kita berjumpa, jarang kita nak berbicara tentang agama, tentang Quran, tentang sunnah. Kita akan berbicara tentang berapa album kau jual? Tak? Itu show kat mana? Saya kalau jumpa tanya Ustaz Akil apa khabar? Sebab dia tahu awak tak bayar pun.
Ataupun macam kenal je kita siapa. Okey. But tapi tak semualah, ada segelintir, tapi masing-masing sibuk dengan peranan masing-masing. So dia orang kata mujahadatun nafs, jihad diri, perjuangan. Nabi katakan perjuangan paling besar dengan diri sendiri. Dalam dunia hiburan, perjuangan tu memang lebih, you kena buat lagi extra lagi. It was very difficult sebenarnya. For me it was very difficult. Manusia buat salah, kan saya pun memang kata along the way you ada trample, you miss a step, you miss so many steps sebenarnya. Yalah, tapi kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu akan buat dosa, tapi paling baik antaranya adalah yang bertaubat. Maaf lah kalau saya cakap agak laju, sebab apa? I'm very nervous right now. I don't know what's wrong sebenarnya. Aku Wahidah, kami kenal anda. Tapi yang penting apa yang dikongsikan itu dari hati. So bila berhenti, orang kata I got what I wanted, dan lebih lagi yang rasa lebih tenang lagi bila kita mula memahami Quran, bila mula memahami Islam itu sendiri dengan bantuan alhamdulillah rakan alim ulama saya yang paling hampirlah suami saya sendiri, di antara guru saya sendiri, kita mula mengenal Allah dengan lebih rapat lagi. So bila mula mengenal Allah dengan rapat, barulah kita faham arti pentauhidan kepada Allah itu sebenar-benarnya. And when you face challenges in your life compared to last time, boleh ke English campur-campur ni tak boleh. Merayu-rayu, ke mana? Arab aja ke tengah langgang kan, dia keluar Hindi. When you face challenges in your life, back then in the industry, you banyak benda yang macam, aku ni cepat marah, tiba-tiba cepat melenting, you get frustrated, you rebel in what way? All kinds of way. Tapi bila you dah mula ada pemahaman tentang Islam sendiri, pemahaman tentang Allah itu sendiri, Rasul perjuangannya, Quran dan Sunnah, you faham apa pegangan tu? Itu yang kata pentauhidan pada Allah tu, ketenangan tu datang. Kata you can terima, face challenges with a smile, you can still smile. You cry, yes you cry, but only for what? Because you tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. And he plans, and we plans, and Allah plans, but Allah better planners. Dan sama ayat tu kan dia kata, therein lies closure for you, so that you will not blame yourself. So bila boleh terima bahawa you know what, kullu yawm huwa fi sya'nin, dalam surah Ar-Rahman dia kata apa, every single day dia lah yang mengurus sebenarnya. We given free will, but at the end of the day, because tak nak kita dia blame diri kita sendiri, dia selalu kata you're given free will to choose, but don't worry, at the end of the day I'm still the one who's going to manage you. So bila ada penerimaan dan pemahaman itulah yang you tend to be. Sebab kata suami aku lah, dia kata engkau sekarang lagi tenang sebenarnya compared to last time masa mula jumpa kau. So, alhamdulillah lah, dulu aku besar. Sekarang ni alhamdulillah, senang sikit kerja aku, kata dia lah. But still, mujahadatun nafs tu selalu on and alhamdulillah I have that teacher yang selalu remind me along the way, cakap apa-apa sikit je, mujahadah sekarang. So alhamdulillah, ketenangan datang when you betul-betul faham siapa itu Allah and how he works. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Wahidah berkongsikan sedikit pengalaman. Di situlah saya dapat bertemu dengan Imam Masjidil Haram, Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Sudais. Saya tengok dari depan mata saya, dia sedang tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Ku menatap dalam kalam, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Dulu sejak dari kecil lagi, ibu tak pernah putus untuk berpesan pada saya. Syam ingat, dulu ibu selalu ingatkan Syam, jangan lupa semayang.
Semayang ni pedoman hidup kita. Kita orang Islam, jadi apa yang Allah perintahkan kita kena buat. Jadi dengan semayang ni, Allah akan dengar apa yang kita mohonkan. Dengan semayang juga kita selalu berdoa, dan Allah mungkin akan makbulkan apa yang kita hajatkan. Berharap betul-betul Syam, jangan lupa semayang. InsyaAllah lepas ni saya tak akan tinggal lagi semayang sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan insyaAllah. Secara tidak disengajakan, saya telah menghubungi seorang kawan yang telah kenal lebih kurang 13 tahun. Lalu saya cakap dengan dia, marilah jumpa, dah lama kita tak berjumpa ni. Dia kata, okay, datanglah ke Nilai ni, dia kata, kat rumah dia. Kawan saya ni, nama dia Ari. So masa sampai tu waktu Zuhur lah, baru lepas azan. Saya pun tak tergerak langsung nak pergi ambil wuduk ke nak semayang. Saya cakap dia, saya tunggu kat kereta lah, padahal surau tu depan je. Dan Ari ni pun cakap, tak apalah, tunggulah kat sini, dia kata. Lalu lepas Zuhur tu kita orang duduk makan, sembang sampai lebih kurang waktu asar. Dia pun cakap lagi sekali nak apa, semayang asar jugalah. Saya pun sekali lagi tidak ada rasa bersalah atau apa-apa, biarkan je dia pergi solat asar tu. Tapi lepas tu tiba-tiba kita cerita pasal apa yang dia dah lalu, sebab dia lebih dulu berhijrah dari saya. Tiba saya rasa macam terpanggil pula. Macam nak pergilah semayang maghrib ni, saya cakap. Okay, saya pun tumpang mandi di rumah dia, ada kain dipinjamkan. Kita siap-siap, kita pergilah solat maghrib di surau ni, kat Nilai ni tadi. Jadi lepas saya balik ke rumah tu, saya ada buat satu rancangan lah dengan Ari ni. Saya cakap, apa kata besok kita pergi jemaah di masjid-masjid sajalah, jalan-jalan ya. Kata bagus tu, boleh juga. Dia pun cuti lagi, dia kata. Saya pun start kereta besok, tunggu dia datang. Kita pun bergerak ke utara masa tu. Tak silap saya lebih kurang pukul 2 lah, 2 pagi kita orang bergerak dari KL menghala ke utara. Jadi first stop kita, perhentian pertama kita berhenti di Ipoh, sebuah masjid untuk solat subuh. Kemudian kita terus jalan ke Kuala Kangsar, berhenti rehat di situ dan solat Zuhur di Masjid Ubudiah Kuala Kangsar. Kemudian jalan lagi, waktu asar kami bersolat di Sungai Petani, tak silap saya. Dan seterusnya waktu maghrib di Sik atau Yan, bukan, sorry, Tanjung Jawai. Masjid di Tanjung Jawai, masjid terapung juga. Seterusnya isyak tu di Alustar. Kemudian semasa di Alustar, setelah rehat, kita pun sembahyang subuh di Masjid Negeri di Alustar juga. Setelah itu kita pun bangun, kita fikir kita pergi ke utara lagi kot, kata Ari kan. Saya cakap, saya ni mengikut je lah. Dia kata ada satu masjid lah di Kanga tu, nama dia Masjid Alwi. Jadi Masjid Alwi ni daripada Alustar tu agak jauh juga lah, mungkin dalam 1 jam perjalanan. So bila sampai tu saya cakap, Alhamdulillah lah sempat sampai sebelum azan Zuhur kan. So apa yang berlaku kat situ banyak mengubah, banyak memainkan impak yang besar dalam hidup saya sehingga ke hari ini, yang mana di situlah saya dapat bertemu dengan Imam Masjidil Haram, Imam satu Masjidil Haram, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, yang pertemuan secara tidak dirancang
beliau sedang memberi ceramah di dalam dewan. Jadi kita sampai-sampai ambil wuduk, masuk dalam tengok, apa ramai sangat orang ni. Tengok-tengok beliau ada kat situ. Kita pun berdua saling berpandangan macam, bukan orang tu ke? Bukan si ni imam tu ke? Macam itulah kita terkata-kata kan. Jadi tak apa, kita masuk dulu, duduk dulu dengar. Dan dia pun mengimamkan solat zuhur atas permintaan ramai. Dia pun diminta untuk mengaji Quran lah. So selepas tu ramai-ramailah jemaah datang sebelum dia beredar tu untuk bersalam-salaman dengan dia. Kemudian saya cakap dengan Ari, wah ini tak ada peluang kita nak bersalam macam ni, ramai kan. Dan ramai juga ada orang-orang kenamaan di situ pada masa tu. Jadi saya cakap dengan Ari, kita tunggu luar je lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, saya tak tahu pula kereta dia tu betul-betul yang membawa Imam Sudais ni berada di luar tempat saya menunggu dia di luar tu untuk mengambil gambar sebenarnya. Jadi saya pakai kamera ni, lens dia talinya panjang, ambil sampai dia ada di depan saya. Jadi saya turunkan kamera tu, saya tengok dari depan mata saya dia sedang tersenyum, lalu menghulurkan tangan. Saya pun tak terkata apa-apa, terus salam dulu, sambut salangan dia dulu. Sambil tu mata saya memandang kepada kawan saya Ari ni yang berada kat sebelah sini. Ari ni pun betul-betul berjalan dengan cepat untuk bersalaman juga dengan dia. Jadi sampailah hajat kami ni nak bersalam dengan Imam Sudais ni tadi. Jadi lepas tu kita beralih nak pergi makan tengah hari tu, sebelum nak pergi ke ceramah Imam Sudais, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Masa tu di Hotel Seri Malaysia Kanga. Jadi kita ni masih bercerita pasal tu, macam terlalu miracle lah benda tu. Masih bercerita sambil nak makan pun, biar betul dia tadi, kau percaya tak? Aku tak percayalah, macam tu lah ceritanya. Sampailah kita pergi ke Hotel Seri Malaysia tadi untuk mengikuti ceramah beliau bertajuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Esok atau nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Lebih kurang lah kan, I will give them what they ask for. Jadi bahagian separuh-separuh tu dalam arti kata lain, I'm paraphrasing, but it means that Fatihah itself about hidayah adalah doa, minta guidance daripada Allah. Kita doakan pada dia, meminta lebih banyak, apa kata, guidance.